bawah sangat ni. Bawah. Dapat celah kakak. Ni beg bawah. Belum tak naik. Okey. Sebab sikit. Boleh. Aku buat center tu dia tutup. Okey, cuba. Boleh ni. Sekejap. Share dulu sikit. Ambil masa. So, kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang dah masuk, mungkin boleh sebelum kita mulakan, dalam 1 minit atau 2 minit lagi, mungkin boleh komen tentang suara dan keadaan video jelas atau tidak jelas. Dan kalau berkesempatan, tolong share juga pada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin berkesempatan juga lapang untuk tonton pagi ni. Kalau ada siapa-siapa yang sedang menonton ni, tolong komen juga tentang suara dan keadaan video jelas atau tidak jelas. Telegram. Untuk ambil nota. Oh. Cakap apa sini? No. Dan pada yang belum mendownload nota, boleh join channel Telegram ataupun masuk ke grup-grup WhatsApp Kubak Center. Dalam tu kami dah letakkan, dah upload di grup Kubak Center, grup WhatsApp, dan juga di channel Telegram Kubak Center. Pada yang belum download lah, InsyaAllah kita akan baca 2 nota. Situ ada 2 nota. Nota kelebihan selawat dalam bentuk foto, picture, JPEG, 1 muka surat. Kemudian satu lagi PDF dalam 15 muka surat. Jadi boleh download dulu sebelum kita mula. Alhamdulillah, terima kasih Puan Siti Mahawa yang komen bagi maklum tentang suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat bersama-sama kita pada pagi ini untuk topik berkat Jumaat yang kita cuba usahakan secara mingguan. Cuma minggu lepas tak ada. Minggu ni Alhamdulillah dapat kita sambung kira siri 2 lah. Cuma kita select tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang kita nak bincangkan, dan hari ini kita memilih untuk membincangkan amalan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping kita menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat khususnya. Mudah-mudahan kita, apa yang kita lakukan ni jadi asbab lah untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada sahabat-sahabat yang baru masuk dalam FB page live kita. Ustaz Amirul ada, Puan Elvira ada, Puan Siti Hawa ada, Puan Siti Hajar, Puan Zaimah, dan juga sahabat-sahabat yang lain
yang bersama-sama kita pada pagi ini insya-Allah. Kita akan mulakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu selawat tafrijiyah yang kita pilih pada hari ini untuk kita bahaskan ataupun untuk kita bincangkan. Kita bacakan dahulu sama-sama, boleh cuba ikut. Dan yang baru masuk, untuk yang nak dapatkan risalahnya, boleh join ataupun subscribe channel Telegram Kubat Center. Boleh search dekat Telegram Kubat Center, ataupun kita dah bagi link juga dalam page Facebook kita tu, dalam caption topik berkat Jumaat kita pada hari ini, untuk channel Telegram Kubat Center. Di dalam tu sudah diberikan PDF syarah ataupun yang kita nak bincangkan pada pagi ni lah, selawat tafrijiyah insya-Allah. Teksnya juga ada di situ. Dan kita akan bacakan terlebih dahulu selawatnya untuk kita sama-sama menyemarakkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bincang secara ilmiah dengan lebih lanjut lah, insya-Allah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan baca lagi. Dan kita mulakan program topik berkat Jumaat kita pada pagi ini dengan kita bincangkan bahagian yang pertama, iaitu bahagian berkenaan dengan kelebihan ataupun dalil-dalil berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum berkenaan dengan amalan selawat, dan mungkin akan diselang-selikan sedikit dengan syarahan daripada makna ataupun doa-doa yang disebut di dalam selawat yang kita pilih pada hari ini, selawat tafrijiyah insya-Allah. Jadi untuk bahagian pertama saya serah pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Husni untuk membicarakan. Boleh tengok dalam grup Telegram ataupun channel Telegram kita yang ada PNG tu, yang ada satu file PNG ataupun JPEG, ada satu file picture itu yang ada box-box color apa, color biru, color biru tu, yang tu akan dibincangkan insya-Allah sebelum kita masuk kepada syarahan yang ada dalam PDF. Jadi saya silakan Al-Fadhil, sahabat saya, guru kita Al-Fadhil Ustaz Husni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad at-tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada semua tuan-tuan dan puan yang sedang menonton. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita, pada setiap hari Jumaat kita akan adakan program khas berkat Jumaat. Dan minggu ni kita akan kongsikan tentang selawat tafrijiyah yang akan disyarahkan oleh Ustaz Fahmi. Saya sebagai pembuka akan berkongsi tentang kelebihan selawat insya-Allah. Jadi daripada keutamaan selawat itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan
para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu keluarlah perintah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebelum kita berselawat, Allah Taala telah telah bagi tahu terlebih dahulu bahawa dia dan para malaikatnya berselawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mensyarahkan daripada perbuatan yang Allah Taala perintahkan ke atas hamba-Nya, tidak ada yang Allah Taala lakukan kecuali perkara ini sahaja, yakni selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah yang Allah Taala perintahkan kepada kita, tapi didahului dengan perbuatan Allah. Allah Taala dulu yang melakukan. Jadi kita sebagai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menuruti perintah Allah Subhanahu taala, kita juga berselawat ke atas Nabi. Jadi kita dapat dua perkara lah di situ. Adanya melaksanakan perintah Allah dan membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama mensyarahkan selawat daripada Allah itu lain maknanya, lain tujuannya. Selawat daripada malaikat itu juga lain makna dan tujuannya. Selawat daripada kita manusia ini juga lain daripada maknanya. Kalau daripada Allah itu maksudnya Allah Taala, selawat ke atas Nabi maksudnya Allah Taala merahmati, menurunkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada para malaikat juga maksud mendoakan kesejahteraan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kita ni bertawasul ataupun memohon rahmat daripada Allah melalui berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Nabi Muhammad bukan kerana Nabi Muhammad perlukan doa kita, tapi kita perlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan banyak berselawat ni banyaklah manfaat yang kita dapat, hasil keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa mudahnya, kita ni menumpanglah keberkatan Nabi Muhammad untuk kemudahan urusan kita. Boleh. Jadi itu daripada satu kelebihan. Sehingga Imam Haddad menyebutkan ada banyak amalan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, tapi semuanya akan berada di antara penerimaan dan penolakan, diterima atau tidak diterima, kecuali satu amalan, yakni berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesiapa pun yang berselawat atau orang yang berselawat itu dalam keadaan riak sekalipun tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan itu menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad dan menunjukkan kebesaran perbuatan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada keagungan Nabi Muhammad, keutamaan Nabi Muhammad, dan di situ ada keutamaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mensyarahkan pula kenapa Allah Taala tidak menolak amalan selawat itu, kerana amalan selawat itu Allah Taala yang melakukannya. Kita hanya meminta daripada Allah supaya Allah Taala melakukannya. Jadi Allah Taala dengan rahmat kepada Nabi Muhammad, Allah Taala terima permintaan daripada kita tu. Allahumma salli ala, ya Allah selawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Ya Allah berkatilah Nabi Muhammad. Jadi siapa yang berselawat? Allah. Tapi siapa yang memulakan permintaan itu? Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk mengucapkan doa itu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala yang melakukan, maka Allah Ta'ala yang menerima segala perbuatan tersebut. Jadi kita ni menumpang sahaja daripada selawat itulah. Itu kelebihan. Tidak akan ditolak amalan tersebut. Maka disebabkan itu para ulama menjadikan selawat itu sebagai amalan harian, kerana tidak tertolaknya amalan tersebut. Sekurang-kurang nanti di hari akhirat, kata para ulama, kita ada amalan yang Allah Ta'ala masukkan dalam buku catatan, yakni selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua kelebihan lah yang kita kongsikan di awal ni. InsyaAllah nanti kita selit-selitkan lagi di antara syarahnya selawat Tafriijiyah. Kita boleh buka pada PDF yang telah dibekalkan pada sahabat-sahabat yang baru masuk join kita. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum diucapkan. Dan untuk mendapatkan risalah PDF daripada
Kubak Center untuk perbahasan diskusi kita pada pagi ni, boleh join ataupun subscribe channel Telegram kita yang ada di ruangan komen juga daripada klinik ngaji tu, dan juga boleh juga didapati daripada caption video kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kita akan masuk dulu tengok kepada teks dan makna selawat tafrijiyah sebelum kita tengok beberapa perkara yang ada dalam risalah tu, insya-Allah. Kita dah bacakan tadi, saya baca sekali lalu sahaja. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma, maksudnya ya Allah, salli, limpahkanlah salawat, walaupun digunakan dengan sirah fi'il amar. Fi'il amar itu bukan kita suruh Allah, tapi kita berdoa memohon kepada Allah untuk Allah limpahkan salawat. Dengan salawat yang kamilah, yang menyeluruh, yang sempurna. Wasallim salaman taman, dan berikanlah salam, kurniakan salam yang sempurna juga, ala sayyidina Muhammadin alladhi, ke atas penghulu kami, yang mana dengannya, dengan sebabnya, dengan keberkatannya, ada 6 perkara yang kita akan bahaskan nanti satu persatu, insya-Allah. Yang pertama, tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad, dirungkaikan segala ikatan. Yang kedua, watan fariju bihil kurab, dilapangkan segala kesempitan. Wa tuqda bihil hawaij, dilunaskan segala hajat, ditunaikan segala hajat. Wa tunalu bihir raghaib, tercapai segala keinginan ataupun impian. Wa husnul khawatim, mendapatkan pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Serta wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim, diturunkan hujan. Hujan ni rahmat daripada Allah, disebabkan wajahnya yang mulia. Begitu juga, itu 6 perkara. 6 perkara, saya ulang balik. Tanhalu bihil uqad, 1. 2, tanfariju bihil kurab. 3, tuqda bihil hawaij. 4, tunalu bihil raghaib. Yang kelima, husnul khawatim. Dan yang keenam adalah yustasqal ghamam bi wajhil karim. Dan salam selawat itu juga wa ala alihi wa sahbihi, ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda, fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Yang ini dipanggil selawat borong lah. Walaupun kita baca sekali, tapi manfaat dia akan dapat macam kita beli barang secara borong. Keluar duit sikit kan, tapi barang dapat, maknanya bundle, banyak. Jadi lafaz yang di hujung ini juga adalah lafaz yang biasa digunakan dalam zikir-zikir kita. Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Contoh. Itu adalah maknanya zikir-zikir borong. Kita baca sikit, tapi banyak mana pahala dia adalah pada setiap kerdipan mata. Jadi kita pun tak pernah kira berapa kali kita kedip mata saban hari. Begitu juga dengan sebilangan helaan nafas. Helaan ke, saya tak tahu sebut macam mana. Tapi turun naik nafas tu lah. Maknanya seolah-olah setiap kali nafas kita sedut, kita hembus itu, setiap kali itu kita berselawat ke atas Nabi SAW dengan pahalanya sebegitu. Yang kita panggil sebenarnya infinity lah. Infinity. Dan dengan bilangan bi'adadi kulli ma'lumin lak, dengan bilangan setiap sesuatu yang diketahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak? Allahu alam. Kan Allahu alam tu memang besar sungguh lah. Kan, jadi itu dia panggil selawat borong ataupun zikir borong kita. Walaupun satu kali kita baca, tapi kebaikannya seolah-olah seperti mana banyaknya kerdipan mata kita, banyaknya helaan nafas kita, dan sebanyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak bilangan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita tengok dulu sikit penamaan selawat. Selawat yang kita pilih untuk kita bincangkan pada hari ini, selawat ada banyak ya, lafaz ada banyak, tapi yang kita pilih hari ini untuk kita bincang satu saja. Tengoklah sejam ke, sejam setengah ke, mana yang kita sempat cover lah, insya-Allah. Nama selawat ini sebagaimana yang disebut dalam tajuk tafrijiyah. Tafrijiyah adalah maksudnya kelapangan. Kelapangan. Jadi lapang itu biasanya kita nakkan kelapangan apabila kita sempit lah. Apabila kesempitan, maka yang kita perlukan adalah kelapangan.
Maka dengan berkat amalan selawat ini Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kelapangan. Itu dia panggil selawat tafrijiyah. Dan amalan ini adalah yang disebut oleh para ulama adalah bahagian daripada mujarrabat. Mujarrabat ni macam dah dicuba oleh orang-orang para alim ulama, para awliya yang terdahulu, orang-orang salih yang terdahulu. Mereka kalau ada apa-apa masalah dalam kesempitan, amalan ini mereka laksanakan dan mujarab. Mujarab tu maknanya Allah Ta'ala kurniakan bahagian daripada kebaikan kepada mereka disebabkan jadi asbab kepada kebaikan yang mereka dapat adalah daripada selawat ini. Jadi bila baca selawat ni Allah lapangkan dia. Jadi namanya selawat tafrijiyah. Itu sebab nama dia lah, supaya kita faham penamaan dia. Selawat ni special sebab ada beberapa nama. Jadi dekat sini saya susun, saya letak ada 4 nama dia. Ada 4 nama dia. Yang kedua adalah nama dia selawat kamilah. Jadi mana-mana pun samalah penamaan ini. Dia sekadar untuk orang mengenali selawat ni. Selawat yang mana satu ni? Kalau orang kata selawat Ibrahimiyah, yang itu selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir. Selepas daripada kita berselawat itu, baca selawat Ibrahimiyah yang diakhiri dengan innaka hamidum majid itu. Jadi ada nama dia supaya kita dapat kenal lah yang mana satu lafaznya. Jadi bila disebut selawat tafrijiyah, yang inilah. Bila disebut yang kedua selawat kamilah, yang ini juga. Kenapa nama yang lain-lain? Sebab nama ini menandakan kepada yang dinamakan. Kenapa? Sebab dalam lafaz ataupun dalam teks selawat tafrijiyah ini ada perkataan salawat yang kamilah. Kan di awal-awal tu Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, engkau kurniakan salawat ke atas Nabi dengan salawat yang kamil, menyeluruh dengan sempurna. Kamilah tu sebab salawat tu muannas, jadi dia pun jadi kamilah lah. Okey. Jadi dengan salawat yang sempurna. Jadi bila dipanggil itu adalah dinamakan dia juga dengan selawat kamilah, kerana terkandung di dalam salah satu daripada kalimah yang ada dalam lafaz itu ada kalimah kamilah. Kalimah kamilah. Kan? Okey, boleh faham kot? Ke laju sangat? Okey lah kan. Simple-simple je pagi ni, santai-santai je pagi Jumaat. Begitu juga kalau kita tengok sebenarnya bab penamaan tu dalam Quran macam tu. Kan surah Al-Insan. Kita biasa dengar kalau dalam Quran pun dalam fihris ataupun kandungan tu, konten di belakang kalau kita buka nak cari muka surat surah tu, kita tengok nama surah Al-Insan. Kan? Walau bagaimanapun, maknanya ada para ulama yang menamakan surah tersebut dengan surah Ad-Dahr. Surah Ad-Dahr. Kenapa dinamakan surah Ad-Dahr? Sebab ada perkataan Ad-Dahr dalam surah tersebut. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Insan memang sebab ada insan lah. Hal ata 'alal insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Masa. Surah Dahr. Jadi dinamakan juga surah tu dengan surah Dahr kerana adanya kalimah Dahr di dalam itu. Maka sama juga dengan selawat ini, sebab ada perkataan kamilah di dalam itu, maka dinamakan juga selawat ini dengan selawat kamilah. Okey? Boleh Itu yang nombor 2. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ni pelik sikit. Kan nama dia selawat nariyah. Selawat api. Kenapa pula selawat api ni? Kenapa jadi selawat api? Nar itu api. Jadi selawat nariyah. Sifat keapian itu ada pada selawat itu. Apakah sifat api? Sifat api apabila dia menyambar, maka dia menyambar dengan cepat. Apabila dia membakar, bakarannya itu sungguh-sungguh cepat. Maknanya jadi kata para ulama, kenapa dinamakan selawat ni selawat nariyah? Kerana efek kemujarabannya bagi pengamalnya adalah sangat cepat. Apa yang diharapkan, diimpikan, didoakan itu sungguh cepat Allah Ta'ala kurniakan pada dia untuk dia capai dengan sebab dia mengamalkan selawat ini. Macam dia beri perumpamaan lah, macam api yang menyambar kayu kering. Kayu kering tu kalau api dapat cepat dimakan. Jadi yang mengamalkan selawat ini hajatnya segera Allah Ta'ala
tunaikan, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Berkat daripada amalan selawat ini. Itu dinamakan selawat nariyah, selawat api. Kerana sifat dia ataupun efek daripada, kesan daripada selawat itu yang diamalkan. Dan yang keempat, dinamakan juga selawat ini sebagai selawat taziah. Selawat taziah. Selawat taziah kenapa? Lepas ni kita akan sebutlah. Sebab nama dinisbahkan kepada nama penyusun. Nama penyusun kepada selawat ini adalah Imam At-Tazi. Tazi, jadi selawat siapa ni? Selawat taziah. Macam ada selawat Nuril Anwar tu kan. Digelar selawat Badawiyah. Digelar selawat Badawiyah. Kenapa selawat Badawiyah? Kerana penyusunnya adalah Sidi Ahmad Badawi di Tontor kan, di Mesir. Seorang wali Allah Ta'ala yang berada di Mesir. Jadi dia nisbah pada penyusun, kita panggil itulah selawat taziah. Okey, kita berikan dulu kepada Ustaz Usni untuk sambung madkhal ataupun perbahasan tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum sebelum kita masuk sedikit tentang penyusun selawat ini tadi, Imam At-Tazi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, guru kita Ustaz Fahmi. InsyaAllah untuk dua lagi kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pusing-pusing macam tu lah kan. Jadi nota tu kena ada dua muka surat. Kena selak-selak lah. Satu bahagian nota kelebihan selawat secara umum, yang keduanya khusus tentang selawat tafrijiyah. Jadi kita kongsikan lagi dua kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada hadis Nabi sendiri yang Nabi maklumkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu ke atasku, kata Nabi, dengan sekali selawat, maka Allah Taala akan berselawat ke atasnya. Nya tu kembali kepada orang yang berselawat tadi dengan 10 kali selawat. Jadi dalam lafaz hadis ini, perkataan selawat itu diterjemahkan dengan detail lah, bukan makna selawat dengan makna selawat semata-mata, tapi dengan makna yang lain. Barang siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, para ulama menjelaskan, barang siapa berselawat ke atasku tu maksudnya melafazkan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan sekali selawat, sekali lafaz sallallahu alaihi, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya. Maksudnya Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat ke atas orang yang berselawat tadi dengan 10 kali selawat. Jadi maksud menurunkan rahmat, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datang dalam pelbagai jenis bentuk lah. Dipermudahkan urusan atau dikabulkan permintaan ataupun dinaikkan darjat. Dalam hadis lain nanti ada kita sebut. Jadi itu kelebihan berselawat. Sekali selawat kita kepada Nabi, Allah Ta'ala balas 10 kali ganda. Kata ulama mensyarahkan, cukuplah kalau kita ni Allah Ta'ala bagi satu saja rahmat daripada dia, maka cukup segala keperluan keduniaan kita ni ataupun kehidupan kita keseluruhannya tu dah tak perlu perkara lain dah. Kalau satu saja rahmat Allah, itu sudah cukup bagi kita. Jadi apatah lagi kalau kita dapat lebih daripada itu, 10, maka kita teruskan selawat. Kerana selawat Allah tu nilainya terlalu mahal. Ditambah lagi daripada satu lagi hadis yang menyebutkan lanjutan daripada hadis ni. Dalam hadis yang lain tentang kelebihan selawat juga, Nabi bagi tahu daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat wa huttat anhu 10 khati'at wa rufi'at lahu 10 darajat. Ini lebih banyaklah Nabi bagi tahu kelebihannya, dengan makna barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, melafazkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wa barik wasallam tu wa barik wasallim dengan sekali selawat, maka Allah Taala akan memberikan kepada dia dengan 10 kali selawat, 10 kali rahmat. Kemudian diampunkan baginya 10 kesalahan dan diangkat baginya dekat ke sisi Allah SWT, maqam tu, kedudukannya itu dengan 10 darjat. Itu lagi detail lah, lagi banyak kelebihan yang Nabi jelaskan di sini dalam hadis tersebut. Jadi tidak rugi orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW walaupun sekali. Kalau sekali saja tak rugi, kalau banyak kali macam mana pula. Jadi teruskan untuk kita berselawat insya-Allah. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita sambung semula dalam risalah kita. Kita lihat pula kepada penyusun selawat tafrijiyah. Memang kita tidak nafikan bahawa lafaz yang terbaik dalam selawat adalah lafaz yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur. Tapi tidak menjadi satu kesalahan bagi kita untuk kita mengarang selawat kita sendiri kalau kita berkemampuan lah. Kan? Banyak para ulama termasuk daripada kalangan, bermula daripada kalangan sahabat sendiri yang mengarang selawat mereka sendiri ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain juga. Dan sekian ramainya para ulama yang arifin, yang amilin, yang mereka ini jiwanya dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengarang selawat-selawat, terkadang madaih-madaih, qasidah-qasidah ini, bait-bait daripada puji-pujian dan ingatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti mana contoh burdah kan. Qasidah burdah itu adalah madaih puji Rasulullah, diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dalam mimpi dan melengkapkan akan bait yang stuck, maknanya daripada pemikiran disusun oleh Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Maka begitu juga dengan lafaz selawat. Hakikat kita kena jelas lah. Hakikat kita kena jelas. Memang yang paling afdal yang Nabi ajar, tapi untuk amalkan selawat yang lain daripada yang Nabi ajar, yang dikarang oleh para ulama, yang kita sebut mujarrabat, itu harus sahaja. Maknanya boleh saja. Tambah lagi apabila kita mengenali bahawa yang menyusun ini adalah awliya illah, wali-wali Allah SWT yang bukan calang-calang orang. Orang-orang wali-wali Allah Ta'ala ni sifat mulut mereka tu masin. Jadi doa-doa mereka tu kadang-kadang Masya Allah. Jadi disebabkan itu apabila mereka menyusun munajat, mereka menyusun bahagian daripada salawat mereka, ingatan mereka ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti mereka merasakan sendiri dengan pengalaman tajarrubah. Itu yang kita sebut mujarrabat tadi. Mujarrab macam petua lah. Mungkin hanya orang dulu-dulu sebut. Yang ni kalau kamu amal ni insya-Allah pakcik dah amal lah. Pakcik buat setiap hari ni, pakcik dapat rasa macam ni. Jadi itu pengalaman kerohanian masing-masing. Dan pengalaman kerohanian itu kita takkan ambil daripada orang-orang yang apa entah mana-mana kan. Jadi kita mencontohi kepada awliya illah dalam mereka. Kadang-kadang kita pun tak reti macam mana kita nak ingat Allah. Kita pun tak reti macam mana cara kita nak ingat pada Rasulullah. Kita pun tak tahu apa yang baik kepada kita untuk kita berdoa, untuk kita dapat pada diri kita. Hatta perkara tersebut pun kita tak tahu. Maka sebab kita tak tahu, kita ikut ulama'. Ulama' buat, kita ikutlah. Jadi kita ambil daripada sudut itu dan kita positif bahawa Allah Ta'ala akan mengurniakan kepada kita apa yang pernah dikurniakan kepada orang-orang soleh. Dengan berkat yang kita ikut tu pun orang soleh. Kan? Yang kita ikut tu pun adalah orang soleh. Jadi begitulah. Dan hakikat selawat itu adalah doa lah. Sebenarnya dalam selawat, kalau kita tengok, dia mulakan dengan Allahumma salli ala, kemudian lepas salli ala tu, ala siapa? Pasti kepada Rasulullah. Cuma kadang-kadang diletakkan dalam lafaz-lafaz yang berbeza tu, sifat Rasulullah, gelaran Rasulullah, nama Rasulullah, ataupun diletakkan juga selepas itu doa. Macam kita sebut tadi, selawat tafrijiyah ni sebenarnya 6 perkara yang disebut adalah doa. Doa kita. Dan apa yang dilakukan ataupun apa yang didoakan dalam 6 doa tu sebenarnya memang adalah keperluan kita. Memang adalah keperluan kita. Dan terbukti para sahabat, mereka sudah mendapatkan perkara itu disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti kita akan bahas dalil-dalil dan hadis-hadisnya insya-Allah. Baik, kita baca sikit penyusun kepada selawat taziah ini ataupun selawat nariyah tafrijiyah ini. Disusun oleh seorang ulama besar iaitu Al-Imam Abu Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Wahrani Al-Wahrani Al-Maliki. Gelaran itu At-Tazi kerana dilahirkan di satu kampung nama Tazah. Tazah, orang Tazah jadi Tazi lah. At-Tazi. Sebuah kampung di Fes, Morocco. Sebuah kampung di Fes, Morocco.
Di Maghribi lah. Jadi ni seorang ulama wali besar di Maghribi. Wafat pada bulan Sya'ban tahun 866 Hijrah. Maknanya kita sekarang dah tahun berapa dah? 1441 lah. 1441, 1400, 800. 600 tahun betul ke? Matematik fail. 800 lebih 1400. 600 lebih lah, lebih kurang ya. Jadi sudah 600 tahun lebih. Maknanya penyusun ini meninggalkan kita, tetapi tinggalan dia tu, maknanya dia bukan tinggal terus, tapi tinggalannya diamalkan oleh seluruh pelusuk dunia Islam kekal sehingga lebih-lebih lagi di Nusantara kita sangat masyhur. Di Asia Tenggara kita sangat masyhur dengan amalan salawat tafrijiyah ini. Itu orang-orang soleh ni, walaupun jasad mereka tidak ada, tapi jasa mereka yang hilang tu jasad, buang di jasa tak hilang. Kan jasa mereka itu adalah sentiasa dihidupkan, dibangunkan oleh orang, diamalkan oleh orang, dan itu adalah bahagian daripada jariah beliau lah. Beliau karang, orang ikut, orang baca, orang dapat manfaat, dan beliau juga akan dapat manfaat daripada apa yang diamalkan oleh orang-orang yang mendahului ataupun orang-orang yang akan datang daripada dia yang mengikut dia sebagai perintis. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah rahmati dia dan juga rahmati kita semua insya-Allah. Dan boleh tengoklah dalam itu ada sedikit siapa guru-guru beliau, seorang wali juga, Zakaria Yahya Al-Wazi'i di kampungnya Abu Zakaria. Kemudian beliau berguru juga kepada seorang waliullah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Hawari. Kemudian beliau juga dapat menerima khirqah, pemakaian serban ataupun jubah daripada tradisi kesufian seorang ulama besar iaitu Syarafuddin Ad-Da'i dan Syekh Saleh bin Muhammad Az-Zawawi. Ketika mana beliau menunaikan haji, beliau dapat khirqah ini. Dengan sanadnya bersambung kepada Sidi Abu Madian yang masyhur dengan hikamnya, hikam Abu Madian, hikam Ibn Atta'illah, yang itu hikam-hikam yang masyhur lah, hikam Imam Haddad dan sebagainya. Seorang wali besar juga yang mana Sidi Abu Madian ini berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kita nampak jaringan-jaringan ataupun kerohanian ini turun daripada wali-wali belaka. Maka sebab itulah kesan daripada apa yang dilakukan oleh aulia ini cukup besar. Antara tanda Allah Ta'ala memberkati seseorang, memberkati ilmunya adalah dengan dikekalkan ilmunya. Dan antara cara Allah Ta'ala kekalkan ilmu itu adalah dengan Allah berikan ataupun Allah anugerahkan ramainya orang yang beramal dengan ilmu yang ditinggalkan oleh ulama itu. Itu tanda berkat. Kalau di Nusantara kita, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Samad Palembang, orang Palembang, dah 200 tahun lebih kitab dia, umur kitab dia. Tapi mana-mana dekat Nusantara ni, mana-mana masjid, surau mesti ada baca kitab beliau, Hidayatus Salikin. Mesti ada baca kitab beliau, Sairus Salikin. Yang mana beliau pun karang itu daripada ilmu beliau, daripada syekh-syekh beliau, Syekh Muhammad Samman, ulama Madinah. Kemudian ambil pula tu daripada kitab apa? Disadur kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Jadi kita tahu ini jaringan-jaringan orang-orang soleh. Mereka ni duduk dengan orang-orang soleh. Kita ni tak berapa nak soleh, tapi kita harap kepada Allah agar dapat cebis, secebis daripada kesolehan mereka. Lalu apa yang kita lakukan? Kita amalkan apa yang diamalkan oleh mereka. Kan? Jadi itulah. Baik. Dan antara murid dia pula, antara murid Imam At-Tazi ni bukan calang-calang orang juga. Dia tapi sebenarnya muridnya lebih terkenal lagi daripada gurunya. Yang terutama di tempat kita lah. Al-Hafiz At-Tanasi, kemudian Al-Imam As-Sanusi. Yang ini kitabnya dibaca dalam pelajaran akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di tempat kita dibaca kitab Ummul Barahin. Mengaji sifat 20 tu. Jadi Imam As-Sanusi ini adalah anak murid kepada Imam At-Tazi. Jadi kita tahulah bukan calang-calang orang lah penyusun kepada salawat ini. Dan juga Syekh Ahmad Zarruq ini juga adalah seorang yang cukup hebat daripada tokoh sufi kita, Sidi Ahmad Zarruq. Semoga Allah merahmati beliau dan juga para masyayikh dengan rahmatnya yang luas. Amin. Okey. Ustaz sini tambah sikit.
Poin apa? Ada lagi? Selawat. Ha. Dia masuk. Baik, kelebihan selawat yang seterusnya yang boleh kita ambil. Kalau nak diikutkan kelebihan selawat ni terlalu banyak lah. Mungkin kalau sampai kiamat pun tak habis-habis kelebihan selawat tersebut kalau kita nak bahaskan. Cumanya kita ambil tak dapat semua, kita jangan tinggal semua kan. Jadi kita tambah sikit-sikit lah. Jadi daripada kelebihan selawat yang seterusnya, dia ada kelebihan umum dan ada kelebihan yang khusus. Yang bahagian saya ni kelebihan umum lah. Jadi daripada kelebihan umum, daripada banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sendiri dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbih 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati. Barang siapa yang berselawat ke atasku ketika pagi 10 kali dan ketika petang 10 kali, maka layaklah baginya untuk mendapat syafaat daripada aku. Jadi daripada hadis ini ada jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sentiasa berselawat ke atas Nabi. 10 pagi 10 petang tu isyarat, simbol bahawa istiqamah dalam berselawat. 10 itu tidaklah semestinya bilangannya 10, tapi 10 itu dalam erti makna kata banyaklah berselawat pada pagi dan petang, kemudian setiap hari, maka layak bagi dapat syafaat daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kalau ketika hidup dia tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, maksudnya sentiasa ingat kepada Nabi. Sentiasa ingat tu maksudnya apa? Sentiasa mendahulukan Nabi dalam ingatannya. Ketika bertembung perkara yang lain, antara perkara lain dengan berselawat ke atas Nabi atau bertembung perkara lain dengan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan dia sentiasa mendahulukan Nabi Muhammad SAW. Kalau begitulah cara hidupnya di dunia, maka layaklah dia untuk dekat dengan Nabi ketika di akhirat, kerana dia tidak lupa kepada Nabi. Nabi lebih-lebih lagi tidak akan lupa kepada orang yang mengasihi Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lahir saja, Nabi telah menangis kerana rindukan kita. Mustahil lah setelah kita berlakukan selawat, sunnah dan segala-galanya untuk Nabi tinggalkan kita. Itu mustahil sama sekali. Jadi hadis ni bagi harapan kepada kita bahawa kita ini tidak pernah kesunyian dan tidak pernah berseorangan. Hadis ni Nabi nak bagi tahu dia sentiasa berada dekat dengan kita walaupun jauh pada sudut jarak. Kalau kita berasa dalam kehidupan kita tidak ada orang yang menghargai kita, kita jangan lupa tentang hadis ni bahawa Nabi sudah menunggu kita di hari akhirat untuk beri syafaat jika kita setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Ini harapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kelebihan semangat untuk hidup. Orang kalau tahu ada orang menunggu dia di satu destinasi dengan kerinduan, itu tambahkan semangat lagi tu. Suami, pasangan baru kahwin tu kalau keluar rumah tahu dekat rumah tu isteri ada tunggu dia tu, tak sabar-sabar nak balik. Pergi pukul 9:05 tu nak balik dah. Sebab tahu ada orang tunggu. Waktu tengah sayang lah, tengah rindu-rindu kan. 30-40 tahun tu dah jadi lain. Kemudian daripada yang kedua, hasil daripada syafaat itu juga, daripada lanjutan itu disebutkan juga bagi orang yang sentiasa berselawat akan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia Allah Ta'ala campakkan atau letakkan dalam hatinya rahmat yang memberi kepadanya ketenangan, memberi kepadanya kelapangan. Di akhirat pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memanggilnya dekat dengan Nabi, dudukkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kebahagiaan sa'adah yang berterusan, disebutkan hayatul abad ala sa'adah, kehidupan yang selamanya dalam kebahagiaan. Dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Apa dia punya puncanya? Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan taufiklah kepada kita, kepada lidah kita, kepada hati kita untuk mengingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an fa akthir bi dzikri. Barang siapa yang cintakan sesuatu atau seseorang, maka dia akan banyak yang menyebutkan kepada seseorang itu, dan sebaik-baik sebutan untuk kita sebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita berselawat ke atas baginda, insya-Allah. Baik, jadi kita lihat 6 poin yang ada di dalam selawat tafrijiyah.
daripada makna selawat ataupun doa dalam lafaz selawat ini. Yang pertama adalah tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad. Dengan sebabnya segala ikatan, simpulan terlerai ataupun terungkai. Maksud ikatan dalam lafaz tersebut adalah kesulitan. Kita kalau benda tersimpul kan pening. Tali, ni mikrofon ni pun kadang-kadang kami nak online ni tarik sangkut, rupa-rupanya dah tersimpul di celah kaki meja. Jadi kena ambil masa juga leraikan. Kalau simpulannya apa kita panggil, biasa saja tak apalah. Ya, kalau dah tersimpul tu dibiarkan lagi tersimpul, ya akhirnya kalau lagi halus lagi masalah. Kan benang yang tersimpul, boleh tak kita nak leraikan? Agak sukar lah bagi kita. Jadi perkara yang ada tersimpul ini memang akan menyusahkan kepada orang yang nak meleraikan simpulan itu. Maka yang dapat leraikan simpulan yang ada pada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berkat yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan berkat baginda terlerailah segala simpulan, terungkailah segala ikatan. Jadi maksud di sini adalah kesulitan lah. Sesuatu yang menyusahkan kita itu sulit, susah. Jadi siapa yang nak senangkan? Kalau satu simpulan itu kita tahu di mana arah dia kan, untuk kita tarik keluar pelan-pelan, maka akan jadi mudah. Tapi kalau kita tak tahu mana hala arah dia nak tarik, maka kita akan jadi sukar. Maka yang menyenangkan kita dalam meleraikan simpulan itu adalah Allah Ta'ala. Dan kata para ulama, kemungkinan juga maksud daripada ikatan uqad itu adalah kekakuan lidah yang menyebabkan kata-kata seseorang sukar untuk dilontarkan ataupun sukar untuk difahami. Dapat lontar tapi orang tak faham. Masalah juga, dia panggil simpul tu lidah bersimpul. Bukan lidah bersimpul tu memang kita buka-buka tengok lidah dia bergulung apa tak. Maksudnya lidah tu samalah, tapi bila dia nak bercakap tu, ya mungkin orang akan salah faham, mungkin orang susah nak faham, ya macam orang yang tak reti berbahasa, ya ataupun tak pandai nak bercakap, maka yang dia cakap tu mungkin dalam ataupun terlalu laju cakapnya sehingga sukar nak difahami orang. Saya kalau baca macam ni orang faham tak? Kan macam tu kan, orang pun apa ni Ustaz, pelan-pelan lah. Kan mana boleh saya cakap macam ni? Kan jadi orang pun dengar tak boleh ni. Jadi kekakuan, terutama lagi gagapnya, ya ada keadaan yang kadang-kadang lidah tu makna tak boleh, tak mampu untuk dia bercakap. Jadi itu juga adalah ya pernah ya maknanya didoakan. Hatta yang saya sebut dalam ni juga adalah doa seperti mana doa Nabi Musa, dan inilah doa yang kita baca saban hari ketika mana kita doa penerang hati kan, sebelum mula belajar kan, apa nama, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, itu wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul uqdah, lepaskan, leraikan ikatan daripada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Bagi seorang Nabi lebih-lebih lagi, kerana tugas Nabi menyampaikan. Jadi kita pun, terutama yang belajar, kan dia nak faham dan dia boleh sampaikan. Begitu juga yang mengajar, lebih-lebih lagi. Kan apabila dia sampaikan kebaikan kepada orang, ya, setiap orang yang menyampaikan sesuatu mengharapkan agar orang yang disampaikan itu faham akan kata-katanya. Jadi dengan berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah lepaskan ikatan, simpulan, kekakuan, kegagapan, ya ataupun kekeluan ya di lidah kita untuk kita menyampaikan. Dan apabila sudah mampu untuk kita sampaikan, diberikan pula orang lain kefahaman ya kepada apa yang kita sebut daripada lidah kita. Ya. Baik, jadi beberapa poin di sinilah kalau kita nak bahas panjang ni. Ustaz Husni standby lah, bahas nombor 2. Boleh nombor 4, 45 boleh ambil. Sampai habis panjang sangat kita. Kan saat ni kita nak rehat jap dengan qasidah. Okey. Kita bagi Ustaz Husni 3 lah.
45 456 456. Boleh, insya-Allah. Okey, anda masih bersama-sama saya? Kalian masih bersama-sama Alhamdulillah Kak Norizita pun baru dapat masuk, internet problem. Allahu Akbar. Tak apalah, alhamdulillah dapat juga masuk. Nanti bagi yang baru masuk tengah-tengah ni, boleh jugalah tengok balik ulangan kita, insya-Allah. Kita pun akan upload dalam channel YouTube kita, Klinik Ngaji Kubat Center. Jadi boleh juga masuk ataupun subscribe channel kita untuk siri ulangan kapsul 15 minit pagi Syama'il, kapsul 15 minit petang Asmaul Husna, dan juga topik berkat Jumaat kita akan upload dalam channel YouTube kita, insya-Allah. Jadi boleh ulang lah bila-bila masa, kalau tak dapat tengok dalam sesi live, boleh diulang semula nanti, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita bahaskan tadi, yang pertama itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan kekeluhan lidah yang terungkai ataupun dileraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kata-kata itu difahami dan boleh didengar dengan jelas. Jadi di sini yang disebutkan beberapa dalil, apakah yang pernah sahabat dapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh Nabi, lidah mereka terlepas daripada kekeluhan. Kan? Jadi sebenarnya kita kena faham konsep kita selawat ni. Kita selawat ni, kita nak berdoa pada Allah. Ya Allah, kami ni buat amalan selawat yang kau suka. Kemudian kami ni pun nak minta doa. Doa yang kami nak minta ni pula sebenarnya adalah apa yang pernah engkau berikan kepada sahabat Nabi disebabkan Nabi. Kena faham konsep tu ya. Supaya apa? Supaya kita tak terjebak di dalam fahaman-fahaman yang mudah mensyirikkan orang. Dia jangan main-main tuan-tuan. Ni kita baca selawat tafrijiyah ni pun ramai orang syirikkan kita pula satgi. Kan? Sebab dia tak faham konsep. Kalau dia faham konsep tu selesai. Kita berdoa pada Allah kepada apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada sahabat-sahabat Nabi ataupun kepada orang-orang soleh disebabkan Nabi. Jadi yang ni yang kita nak faham konsep. Jadi tengok dalil di situ. Antara dengan keberkatan yang ada pada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, baginda pernah menghilangkan kekakuan mulut yang ada pada sahabat bernama Bashir bin Aqrabah radhiyallahu anhu. Jadi dia tak berapa boleh bercakap, kelu lidah dia. Lalu diludahi mulutnya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu hilang kekakuan tersebut. Nak cakap tak lepas. Jadi Nabi ambil mulut ni, Nabi ludah ke dalam mulutnya. Selepas daripada itu, elok lancar dia boleh berbicara. Dan sahabat ni pula dia cerita, aku ni dapat special pada diri aku ni, tanda yang dikurniakan Allah Ta'ala sebab Nabi SAW itu banyak pada diriku. Antaranya itulah, daripada tak boleh bercakap, aku jadi boleh bercakap. Kemudian yang disebut di sini adalah Nabi pernah meletakkan tangan baginda yang mulia pada satu bahagian rambut Sayyidina Bashir. Lalu rambut itu apabila beliau sudah berumur, maknanya tua, yang lain semua putih, tapi tempat yang Nabi SAW pegang itu kekal hitam, kan? Jadi itu antara mukjizat tangan yang mulia itu, sentuhan tangan yang mulia itu. Jadi kan itu istilah dia, sebab Nabi dia boleh bercakap. Jadi tak jadi syirik pula dia, kerana dia datang pada baginda Rasul SAW dan minta Nabi SAW doakan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita jelas, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi berkat dulu ada seorang sahabat dulu, sebab datang pada Nabi, Nabi doakan, jadi dia dapat bahagian daripada bebas lidah dia daripada kekeluhan kerana baginda Rasul SAW. Jadi itu jugalah yang kita minta, kan? Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi SAW juga pernah membuatkan seorang bayi yang baru lahir, baby ni biasa tak bercakap lagi lah, kan, untuk bersaksi tentang kerasulan baginda. Nabi datang, Nabi tanya pada baby tu, man ana? Aku siapa? Maka bayi itu menjawab, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah, engkau utusan Allah.
Jadi baby yang memang belum boleh bercakap, boleh bercakap disebabkan Nabi SAW. Jadi itu kita minta bebaskan kita daripada kekakuan tadi. Ya. Hatta dalam hadis yang lain, riwayat lain, dhab kan, binatang pun. Bila Nabi tanya kepada dhab, man ana, siapakah aku? Maka dhab pun boleh, yang biasanya binatang tak bercakap lah. Kan, tapi boleh menyaksikan kepada penyaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Suyuti disebutkan bahawa Mikhwas bin Ma'dikar pernah memohon Nabi SAW mendoakan kepada Allah agar dihilangkan gagapnya. Yang ni gagap. Setelah didoakan, ternyata hilang gagapnya. Okey? Boleh ya? Kita santai sikit lah. Okey, kita dah habis yang pertama. Kita tengok di muka surat belakang. Ada qasidah Ya Arhamar Rahimin. Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Sama-samalah kita baca sikit. Selang-seli kita pagi ni sebab bicara santai. Jadi kalau straight aja pun, ni juga kan kita buat caranya santai lah. Bicara ilmiah sikit, kemudian kita duduk, baca zikir, puji Allah Ta'ala, puji Rasulullah, berdoa, yang santai-santai, insyaAllah. Mudah-mudahan walaupun santai-santai, tapi harapan kita agar Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan orang yang berdoa agar diampunkan dosanya, diminta rahmat dalam majlis ilmu, maka diberikan Allah Ta'ala akan pengampunan dan rahmatnya. Okey, boleh ya? Tengok dalam PDF yang kita dah berikan. Qasidah Ya Arhamar Rahimin ini saya pilih untuk kita baca pagi ni sebab dia ada tu farrij 'alal muslimin. Tafrijiyah kan, kita hari ni bahas selawat tafrijiyah, minta kelepasan daripada kesempitan, minta kelapangan. Jadi yang ini bukan saja kelapangan tu kita selfish minta untuk diri kita, tapi kita minta untuk semua orang Islam. Ya, farrij 'alal muslimin. Lapangkanlah orang Islam. Orang Islam, kaum muslimin yang mengucap 2 kalimah syahadah adalah saudara-saudara kita. Sebagaimana kita nak senang, tak nak sempit, mereka juga kita doakan agar bebas daripada kesempitan. Okey. Boleh ya, baca sama-sama lah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu wasallam alaihi. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim. Ya Rabbana Ya Rahim. Antal Jawadul Halim. Wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب
واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل النعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين آمين يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم Wasallam. Baik tuan-tuan, puan-puan, para penonton live FB kita Topik Berkat Jumaat pada pagi ini, yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan. Kita sambung balik sedikit lagi yang kedua yang kita sebut dalam lafaz selawat tafrijiyah ini, wa tanfariju bihil kurab. Wa tanfariju bihil kurab, dan dengan sebab baginda sallallahu alaihi wasallam segala kesusahan dilapangkan. Di sini ada beberapa dalil diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi Adam diterima taubatnya berkat berdoa dengan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang, cerita Nabi Adam bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Taala kerana menyebutkan bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat ataupun dengan hak ataupun dengan pangkat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam memohon ampun atas kesalahannya, memakan buah khuldi ketika mana di dalam syurga. Maka itu hadisnya cukup panjang. Jadi kita tahu bahawa kesusahan itu dilapangkan, diterima taubat oleh Allah Taala dengan berkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la Tabrani dan Ibnu Hibban pula. Ini pun cerita, kita berujuk sirah, panjang sangat cerita dia, tapi saya ringkaskan saja di sini untuk kita. Ini setiap satu ni boleh cari sirah-sirah dia dan baca. Tengok macam mana sahabat-sahabat ini, orang-orang ini, mereka mendapatkan kelepasan, kelapangan daripada susah, disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta bukan waktu Nabi jadi Nabi lagi. Ini yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah baca dalam sirah bagaimana beliau ketika mana hidup keluarganya sukar, itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala apabila beliau mengambil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang, macam mana akhirnya cari anak susuan tak dapat-dapat, orang lain semua dah bawa balik anak susuan masing-masing. Halimatus Sa'diyah tak dapat, akhirnya dihalakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupannya menjadi mudah, kehidupan keluarganya, rezeki jadi berkat dan sebagainya. Berkat siapa? Kerana adanya, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kemudian bukan saja kepada manusia, Rasulullah SAW juga menjadi sebab terlepasnya seekor unta, hatta kepada binatang. Binatang dilapangkan daripada kesusahan, settle kesusahan dia sebab Rasulullah. Seekor unta yang apabila datang Rasulullah, unta tu menangis, mengadu pada Nabi SAW akan perihal tuan dia. Tuan dia yang menyeksa dia, tak bagi dia makan, bebankan kerja yang berat pada unta tu. Akhirnya Nabi SAW tanya, ni unta siapa ni? Dan Nabi suruh kepada orang itu, ittaqillah, kamu bertakwa kamu kepada Allah. Jangan seksa binatang macam ni. Maka akhirnya
terlepas bebanan unta itu, sebagaimana riwayat dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jadi binatang pun boleh lepas susah disebabkan Rasulullah, apatah lagi kita manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebagaimana kita tahu dalam hadis-hadis juga disebutkan, Nabi juga menjadi sebab terlepasnya kesusahan umat di padang mahsyar di hari kiamat kelak, seperti mana yang disebut dalam banyak hadis yang sahih. Ini pun kalau cerita satu-satu, nanti kita buat satu tajuk lah khas. Ni setiap satu ni sebenarnya boleh buat satu tajuk khas untuk kita bahas panjang. Dan Rasulullah SAW juga memberi syafaat kepada yang banyak berselawat kepadanya, seperti mana kisah masyhur yang berlaku kepada seorang lelaki yang dijumpai oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ketika mana menunaikan haji, ketika mana bertawaf, yang mana kisah itu saya simpulkan pendek saja. Lelaki itu dia tak baca bacaan lain melainkan selawat Nabi sahaja. Dalam setiap pusingan tawaf tu dia baca selawat Nabi sahaja. Maka Sufyan Ats-Tsauri tanya kepada beliau, apa yang menyebabkan kamu tidak menyebutkan zikir-zikir yang lain selain daripada selawat? Maka lelaki itu ceritakan kisah ayahnya, yang saya pendekkan ceritanya. Ayahnya meninggal waktu perjalanan dan diberi syafaat oleh Nabi SAW kepada ayahnya, kerana ayahnya walaupun banyak dosa tetapi tidak meninggalkan amalan berselawat ke atas Nabi SAW. Itu cerita masyhur lah. Kalau Google pun insyaAllah akan jumpa kisah-kisah ni. Okey, yang ketiga siapa? Aku kan. Okey. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga ya, wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. Dan dengan sebabnya terkabul segala hajat dan keperluan. Okey, sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkabul segala hajat dan keperluan. Kita dapat lihat dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan mata sahabat Nabi namanya Qatadah bin An-Nu'man, yang mata dia terkeluar, dia pegang di tangan gitu, daripada tempatnya kerana terkena senjata musuh, kena panah dalam peperangan Uhud. Sayyidina Qatadah tidak terus berdoa kepada Allah, sebaliknya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong. Patutnya mana dah jadi macam tu, ya Allah sembuhkan aku ya Allah kan. Memanglah doa yang terbaik itu adalah maknanya memang direct pada Allah. Tetapi menggunakan wasilah, iaitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertawasul yang kita panggil itu juga masyru'. Istighasah juga adalah masyru'. Menyeru ataupun memanggil ataupun berdoa dengan wasilah orang-orang soleh. Ya Allah, berkat orang soleh ni, ya Allah kurniakanlah aku kebaikan. Itu tawasul. Kan? Jadi dia tak terus berdoa kepada Allah, pergi dulu jumpa Nabi. Dan yang dijumpa patutnya bila macam tu jumpa doktor lah. Kenapa? Jumpa Rasulullah. Kan? Jadi jumpa Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ni? Nabi tanya, apa tu? Macam yang kau lihat lah ya Rasulullah. Jadi Nabi kata, kalau engkau bersabar, Allah Ta'ala akan kurniakan kau syurga. Kan? Tapi kalau engkau nak aku doakan pada Allah Ta'ala untuk ni, aku akan buat lah. Jadi dia kata, aku ni ada masalah sebab aku risau. Maknanya ahli keluarga aku, isteri aku, aku ni apa namanya, takut kasih sayang mereka itu akan ada masalah pada diri aku dengan sebab keadaan aku ni lah. Jadi aku boleh bersabar dalam keadaan ni, tapi aku tak mampu nak tanggung perkara tersebut. Maka Nabi SAW kata, tak apalah, biar aku buat. Nabi pun ambil, Nabi pegang tangan tu, Nabi masukkan. Nabi masukkan balik dalam matanya. Dalam riwayat disebutkan, mata Qatadah tadi ni lebih terang daripada mata dia yang tak terkena senjata tu, yang dipegang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hajat dia tadi untuk wajah dia kekal kembali sebagaimana biasa kan, itu dengan sebab siapa yang dapat masuk mata tadi tu? Dengan sebab Rasulullah SAW yang masukkan kembali matanya. Jadi ini didapati oleh para sahabat. Kemudian kisah Sayyidina Safinah yang perahunya pecah, dipukul badai lalu terdampar di sebuah pulau yang ada singa. Ketika menyebutkan, mula-mula terdampar, kemudian sebut pada singa tu bahawa disebut nama Rasulullah. Aku ini adalah maula, bekas hamba yang dibebaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi singa tu pun meliut-liut ekornya, menandakan nak tunjukkan jalan. Singa pula mengiringi Sayyidina Safinah, diselamatkan daripada bala, daripada kesusahan tadi adalah kerana Safinah, dan ditunjukkan jalan sehingga akhirnya dipukulkan ekor kepada Sayyidina Safinah. Tanda selamat tinggal, aku dah iring kamu, tunjuk jalan, jadi selamat tinggal. Kerana apa? Kerana berkat kamu, hubungan kamu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dengan binatang ni.
Kan? Dan kisah panjang seorang musafir yang terputus bekalan, tak ada duit, tak ada pakaian, tak ada makanan, tak ada kenderaan, minta pada Rasul, dan Rasulullah passing pada Sayyidah Fatimah, kemudian balik semula pada Rasulullah, dijual rantai dan sebagainya. Kawan tadi dapat hajat dia dengan berkat arahan baginda untuk pergi tanya pada Sayyidatina Fatimah, dan kisah itu pun cukup panjang. Maknanya dia dapat segala hajat dia. Dia dapat makan, dia dapat pakai, dia dapat semua, dia dapat. Berkat apa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang seterusnya 3 yang berbaki daripada doa ini, wa tunalu bihir raghaib husnul khawatim wa yustasqal ghamam, akan disyarahkan oleh Ustaz Usni. Kita baca dulu sekali salawat tafrijiyah ni insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Fahmi sebab bagi peluang nak syarah. Kalau tak masuk carta pun. Kita baca benda lain. Tapi tak apalah. Kan. Bila guru kita mencadangkan sesuatu untuk kita, maksudnya cadangan daripada guru tu biasanya yang terbaik lah buat kita kan. Kita tak pandai nak buat keputusan, tapi bila ada orang alim, orang yang bijak pandai, yang lebih pengalaman dalam membuat keputusan kehidupan, mencadangkan sesuatu untuk kita, maka itu yang terbaik lah untuk kita, kerana dia mungkin pernah melalui perkara yang sama dan pandai pula dengan pengalamannya untuk buat keputusan tu, membantu kita. Jadi kita terima segala tunjuk ajar panduan daripada guru kita. Boleh? Okey. Jadi daripada sambungan baki daripada lafaz selawat tafrijiyah daripada watuna lubhir raghaib, kita mula membahaskan syarah ni dengan kita meletakkan dalam kepala kita bahawa susunan lafaz yang disusun oleh ulama itu kerana pengalaman mereka dalam membaca sirah Nabi Muhammad dan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama waktu menyusun selawat-selawat mereka, apa yang mereka susun dalam selawat mereka itu bukan perkara yang terkeluar daripada fakta ataupun terkeluar daripada sirah dan syama'il Nabi. Kalau kita teliti satu persatu, setiap daripada susunan selawat para ulama itu semuanya ada sandarannya. Yang macam sebahagian yang kita dengar daripada Ustaz Fahmi tadi, itu dah ada riwayat, dah ada, itu pun diringkaskan tu. Kalau kita tengok pada kitab yang asal ataupun kitab rujukan yang besar, kisah yang lebih banyak daripada itu. Jadi kita sekarang cuma mengambil sedikit daripada perbahasan ulama untuk menambahkan keseronokan ataupun keterujaan kita dalam berselawat, menambah mengenal Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita mungkin tidak mempercayai keberadaan fakta itu, kewujudan fakta itu, taklah menafikan hakikat sebenarnya. Memang ia ada rujukan, kita saja mungkin tak pernah jumpa. Jadi mungkin sebahagian orang yang menyalahkan ataupun menolak selawat susunan para ulama itu kerana mereka tidak menjumpai dalil tersebut, ataupun mereka tidak beramal kepada dalil tersebut, ataupun apalah. Yang pentingnya kita sendiri mengambil pengetahuan ini untuk kita dah amalkan, kita nak tambah lagi keseronokan kita dengan Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan selawat. Orang bercinta makinlah banyak sebut makin rindu, betul. Makin banyak sebut makin
seronok kerana sebut itu tentang kekasih. Itu gambaran orang mencinta. Begitulah juga gambaran cinta orang dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma di sini kisah-kisah benar yang dijadikan susun lafaz selawat. Faktanya pujian pada Nabi. Jadi dalam statement yang keempat, ayat yang keempat, wa tunalu bihir raghaib, dan kalau dalam PDF tu muka surat 5, muka surat 6, sorry, muka surat 10. Maksudnya dengan sebab baginda Nabi SAW ataupun dengan sebab berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tercapailah segala keinginan dan impian. Ini ada kisahnya secara realiti berlaku dalam sirah Nabi Muhammad, bahawa ada dalam hadis sahih riwayat Ibnu Al-Athir, Zainab binti Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW, yang ketika itu masih kecil, disuruh oleh ibunya Ummu Salamah untuk masuk bertemu Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang menguruskan diri. Dalam setengah riwayat kata Nabi mandi. Jadi bila Nabi keluar daripada tempat mandi, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan Nabi memercikkan air ke wajahnya. Ke wajah siapa? Ke wajah Zainab binti Abi Salamah. Lalu Nabi kata, pulanglah ke rumah. Dalam riwayat perawi berkata, aku melihat Zainab binti Abi Salamah ini ketika telah lanjut usianya, yakni hampir 100 tahun, wajahnya tidak sedikit pun berkurang, tidak berkurang sedikit pun. Maksudnya beliau kekal awet muda, yang menjadi impian setiap wanita. Jadi ini tak minta tapi dapat, hasil keberkatan Nabi Muhammad SAW. Itu kisah seorang sahabat perempuan yang mendapat apa yang dicita-citakan oleh seluruh wanita dalam keadaan dia tidak minta. Di dalam kisah yang kedua, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, disebutkan tentang kisah Islamnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkat doa Rasulullah SAW. Jadi dalam kisah itu, ya Abu Hurairah sangat bercita-cita agar ibunya beriman kepada Allah, memeluk agama Islam. Maka Rasulullah SAW mendoakan. Ini Sayyidina Abu Hurairah meminta, ada hajat, simpan hajat. Lalu Rasulullah mengetahui tentang perkara tersebut dan Nabi doakan, Allahumma habbib ubaidaka haza wa ummahu ila ibadikal mu'minina wa habbibhum ilaihima. Ya Allah, habib ubaidaka, cintailah hamba-Mu ini dan ibunya kepada hamba-hamba-Mu yang mukmin. Tambahkanlah cinta dalam hati Abu Hurairah dan ibunya kepada hamba-hamba-Mu yang mukmin, umat Islam, Nabi SAW. Wa habibhum ilaihima, dan jadikanlah seluruh orang Islam itu suka dan cinta kepada Abu Hurairah dan ibunya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah sampai hari ini diingati, dan apabila disebut tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan juga tentang ibunya. Ini keberkatan doa Nabi Muhammad SAW. Dapat apa yang dicita-citakan. Dalam kisah yang terakhir, yang ketiga di sini, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang panjang umurnya, kaya raya dan banyak zuriatnya, hasil berkat ibunya memohon daripada Nabi SAW agar mendoakan anaknya. Jadi daripada kisah-kisah ini menunjukkan Nabi SAW menjadi asbab, menjadi sebab ramai orang mendapat apa yang mereka hajatkan. Kalau Allah Ta'ala boleh bagi kepada mereka apa yang mereka hajatkan daripada permintaan mereka kepada Nabi, kita juga berharap Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mungkin bukan kita jumpa direct dengan Nabi sebab jasadnya tidak ada berdekatan dengan kita, tapi kita berharap dengan selawat kita kepada Nabi, Allah Ta'ala kabulkan yang sama. Dan terbukti pun dalam kisah-kisah para ulama, orang-orang soleh yang mutaakhirin di zaman-zaman kita ini, tentang mereka mendapat apa yang mereka hajatkan daripada selawat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta saya Al-Fakir sendiri pun berpengalaman lah dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala banyak memudahkan urusan-urusan dalam kehidupan harian. Itu mungkin kita boleh baca dalam banyak kisah. Kemudian yang kelimanya, wa husnul khawatim. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah dengan berkat selawat tadi husnul khatimah, pengakhiran yang baik, yang dapat diraih disebabkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah, kematian yang baik, pengakhiran yang baik, itu adalah hasil hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sini, hidayah adalah hadiah terbesar buat umat yang pernah melalui jalan gelap jahiliah dalam kehidupannya. Atau orang soleh pun mereka percaya bahawa bukan amalan mereka yang menyebabkan mereka itu mati dalam keadaan soleh.
matinya mereka dalam agama soleh itu hasil kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu terus diberi oleh Allah Taala dengan sebab mereka melakukan kebaikan. Dan kebaikan paling terbesar dalam kehidupan mereka adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama tidak berhenti selawat, daripada selawat kepada selawat, agar harapan mereka kalaulah dimatikan, lafaz terakhir yang mereka sebut pada lidah mereka adalah lafaz selawat. Itu sebab tu kita pun digalakkan sedemikian. Kita nakkan husnul khatimah. Pernah ada orang tanya kepada Habib Ali Al-Hamid hafizallahu taala, bagaimana Habib untuk husnul khatimah? Dan Habib jawab, kita tak boleh jamin kematian kita dengan husnul khatimah, melainkan kita terus melazimi kebaikan dengan harapan kebaikan yang terakhir itu adalah kebaikan menjadi titik noktah kehidupan. Mati dalam keadaan melakukan amal yang baik. Jadi kita berharap dengan terus berselawat tu Allah Taala matikan kita dalam keadaan yang baik. Cuma di sini ada kisah-kisah realiti. Sirah Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Wahai Ansar, tidakkah aku datang kepada kamu ketika kamu orang yang tersesat, lalu Allah Taala berikan kamu hidayah disebabkan aku?" Ini kisahnya. Kalau bukan kerana Nabi, orang Ansar mungkin tidak dapat hidayah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada orang Ansar dengan mendatangkan Nabi kepada mereka. Jadi Nabi ini jadi asbab kepada orang Ansar dapat hidayah. Dengan kata lain, orang Ansar wafat mereka dalam keadaan beriman kerana Nabi dimasukkan dalam masyarakat mereka tu. Begitu. Tidakkah ketika kamu berpecah belah lalu Allah Ta'ala menyatukan kamu disebabkan aku? Tidakkah aku datang kepada kamu ketika kamu bermusuhan lalu Allah Ta'ala menyatukan hati kamu disebabkan aku? Maka kaum Ansar menjawab, ya betul wahai Rasulullah SAW. Jadi Nabi ini jadi asbab hidayah kepada semua orang. Sehingga kata para ulama, kalau orang ingin pergi kepada Allah, maksudnya ingin mengenal Allah ataupun menjadi hamba Allah, tapi tidak melalui pintu Nabi Muhammad, tidak melalui ajaran Nabi Muhammad, tidak melalui hidayah Nabi Muhammad, maka takkan sampai selama-lamanya kepada Allah. Maka Nabi hanya satu-satunya pintu kepada mengenal Allah, menjadi hamba Allah, bagaimana beriman kepada Allah. Itu Nabi SAW. Kalau beriman dengan Nabi, insya-Allah husnul khatimah. Kemudian disebutkan di sini ada Islamnya Umar Al-Khattab dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang berdoa agar diberikan hidayah kepada salah satu daripada dua Umar, yang ini sama ada Abu Jahal ataupun Umar Al-Khattab. Nabi jugalah yang minta hidayah. Disebabkan hidayah lah Sayyidina Umar jadi Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar jadi Sayyidina Umar, dan kekalnya Abu Jahal sebagai Abu Jahal kerana tak dapat hidayah daripada Allah SWT berkat doa Nabi Muhammad SAW. Dan disebabkan Nabi Muhammad SAW seseorang itu berada dalam keadaan yang baik. Disebutkan di sini Nabi SAW menjadi sebab hilangnya keinginan berzina oleh seorang sahabat, pemuda sahabat. Ada seorang sahabat tu berusaha nak tinggalkan zina, tapi kecenderungannya untuk melakukan zina tu terlalu kuat. Tapi tak nak buat zina tu kalau tahu itu dosa, maka beliau nak berzina tapi nak minta izin dulu. Sahabat ni pun luar biasa juga. Kalau orang nak buat jahat lah. Tapi dalam hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Maka datang dulu jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada terasa nak berzina sekian-sekian. Maka Rasulullah bagi gambar huraian, bagi peringatan kalau yang dizina itu ibu ataupun kakak atau adik atau anak, bagaimana perasaan. Tak maulah sahabat tu berfikir pula. Kemudian Nabi sentuh dadanya, Nabi bacakan doa. Maka ketika itu kata, tidak ada perkara yang lebih aku benci melainkan zina. Jadi Nabi jadi asbab sahabat ini terhindar jauh daripada maksiat. Nabi lah yang mendoakan agar Allah Ta'ala menaungi ataupun meliputi sahabat ni dengan keberkatan dan kebaikan. Nabi lah jadi asbab selamatnya sahabat ni daripada keburukan. Dengan kata lain, kalau Nabi boleh jadi asbab kebaikan untuk sahabat ni, Nabi juga boleh jadi asbab kebaikan untuk kita. Jadi husnul khawatim yang disusun dalam selawat ini agar harapan selawat kita kepada Nabi menyelamatkan kita daripada maksiat dan keburukan dan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, wa yustasqal ghamam biwajhihil karim. Maksudnya dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan keberkatan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan yang terakhir ni manfaat yang terbesar untuk semua orang, bukan untuk satu orang saja. Jadi pengarang ini bijak, penyusun selawat ni bijak betul lah dalam menyusun doa kepada Allah melalui Nabi Muhammad untuk manfaat diri kita dan manfaat orang lain.
Jadi diturunkan hujan ini bukan manfaat personal, tapi manfaat ramai. Dan permintaan turun hujan ni, kalau pun yang doakan itu untuk yang seorang mendoakan, tapi tetap juga diberikan kepada orang lain, apatah lagi kalau didoakan beramai-ramai. Subhanallah. Turun hujan bukan bermaksud turun hujan air hujan tu. Turun hujan maksud turun rahmat. Jadi bijaklah pengarang penyusun selawat ni menyusun doa. Kemudian dalam hadis ni, apa sandarannya dijadikan sebagai lafaz daripada selawat ini, meminta diturunkan hujan ini, yustasqal ghamam ini. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sa'ad, turunnya hujan ketika Abdul Muttalib, datuk Nabi bersama orang Quraisy melakukan doa istisqa di gunung Abi Qubais dengan membawa baginda Rasul yang ketika itu masih remaja. Allah Ta'ala telah zahirkan kelebihan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi dapat risalah, membawa risalah lagi. Sebelum dilantik menjadi Rasul, telah Allah Ta'ala letakkan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ada Nabi Muhammad SAW dalam kaum Quraisy ketika itu, Allah Ta'ala telah turunkan hujan. Kata ulama itu berkat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, setelah kewafatan Abdul Muttalib, Abu Talib mengasuh Nabi SAW, membawa baginda sebagai wasilah bersama penduduk Mekah, melalukan doa istisqa dan menjadi sebab turunnya hujan. Kalau kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, kelebihan Nabi Muhammad masuk dalam kaum Quraisy ini tak dapat dinafikan oleh sesiapa pun ketika itu. Bila lahir saja Nabi Muhammad, banyak keberkatan dan kelebihan yang berlaku dalam kaum Quraisy. Banyak kelebihan keutamaan Nabi SAW yang kaum Quraisy sendiri mengakuinya. Itu sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Jadi kalau sebelum Nabi telah jadi asbab kebaikan kepada orang yang belum Islam ketika itu, takkan Nabi tak boleh jadi sebab kebaikan kepada orang yang telah Islam pula setelah itu. Kemudian disebutkan ketika hidup Rasulullah SAW, beberapa kali sahabat minta Nabi berdoa istisqa, minta turun hujan kerana musim kemarau. Dan hasil doa Nabi, turunlah hujan dengan lebat sekali sebelum sempat baginda menurunkan tangan. Ini boleh didapati dalam hadis-hadis yang sahih. Itu kisah Nabi SAW mendoakan para sahabat, makbul terus minta turun hujan. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asbab pula alam ini berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, menyampaikan manfaat kepada kita. Maka dibaca selawat ini, kalaupun kita tak minta hujan, kita tetap minta kebaikan daripada hujan tersebut. Betul? Kalau Allah Ta'ala dunia kita tidaklah kemarau sehingga perlu turun hujan yang lebat, kita meminta Allah Ta'ala kekalkan nikmat air yang berterusan itu. Itu kelebihan selawat ataupun kelebihan permintaan turun hujan tadi yang diselitkan dalam selawat ini. Wallahu alam. Kita baca selawat sekali, kemudian kita tutup dengan kita menyebutkan sedikit beberapa khasiat daripada selawat tafrijah ni, insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak pada Fadil Ustaz Husni kita. Baik, kita selawat sekali insya-Allah sama-sama boleh baca di rumah ataupun di mana-mana kita menonton. Dan bagi yang belum biasa, boleh cuba dihafal lah. Boleh cuba dihafal, dengar ulang-ulang kali. Bila-bila masa kita nak baca, kita bacalah. Dan lebih mudah kalau sesuatu itu, terutama zikir-zikir selawat-selawat ini, kita hafal dimulakan dengan berlagu kan, supaya jadi mudah kita dan apa namanya, untuk kita zikirkan itu bukan dalam keadaan yang kita tergesa-gesa kan, sebab sebutnya pun mungkin menenangkan. Jadi dalam keadaan yang sebegitu, kita cubalah hafal lafaz-lafaz daripada selawat-selawat ini dan kita amalkan insya-Allah. Dan kami pun akan cuba juga buatkan syarahan-syarahan daripada selawat-selawat terpilih ini. InsyaAllah tengoklah minggu depan ke, kalau kita ada select selawat yang lain ke atau amalan yang lain untuk kita bincangkan, nanti kita bagi tahulah dalam topik berkat Jumaat kita insyaAllah. Ala kulli hal, hari ni hari Jumaat, memang kita dituntut untuk banyakkan selawat. Jadi ambil kesempatan ini, sambil-sambil kita tengok-tengok live FB ni pun, kita boleh ikut selawat Nabi SAW di rumah insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita tengok yang terakhir, penutup kita adalah khasiat selawat tafrijiyah. Ikut kemampuan kita lah, ikut kemampuan kita dan juga mohon taufik daripada Allah Ta'ala untuk diberikan kemampuan tersebut. Dianjurkan, dia khasiat ni bukan jadi syirik. Bukan jadi syirik. Oh, ini apa ni, selawat pun ada khasiat pula, dah Panadol pun ada khasiat. Kan? Jadi kita nak sembuh rawatan, kita kata pening kepala makan Panadol. Kan begitu. Jadi herba-herba pun ada khasiat dia. Kan Allah Ta'ala jadikan asbab itu. Pada sesuatu itu ada manfaatnya. Jadi antara khasiat, sebab tu mujarrabat ni banyak disebutkan khasiat lah. Khasiat daun betik apa khasiatnya kan. Ini apa khasiat. Macam-macam lah ada khasiat. Hatta amalan-amalan ni pun ada khasiat-khasiatnya. Jadi dianjurkan kepada kita membacanya selawat tafrijiyah ni 11 kali setiap hari. 11 kali tu okey lah. Tadi je pun kita dah baca berapa kali dah. Kan maknanya dalam sehari bacalah 11 kali. Ataupun setiap kali selepas solat. Ada yang kata 11 kali lepas solat. Ataupun 41 kali selepas subuh. Ataupun setiap harinya 100 kali. Nak tambah lagi, ada masa yang banyak lagi 313 kali. Dan ada ulama' yang anjurkan 1000 kali. Ya, kata sebahagian ulama' ikut keperluan kita lah. Maksudnya lagi besar hajat yang kita nak minta pada Allah Ta'ala, maka usahanya kena lebih. Kan usahanya kena lebih lagi. Kalau hajat kita besar, takat kita buat amalan, ingat Rasulullah sikit-sikit, doanya pun sikit, nampak macam tak serius lah dalam kita meminta, dalam kita memohon. Ya, maka sesuatu permohonan yang disertakan dengan usaha yang besar, itu adalah kerana keperluan kita juga adalah besar. Okey. Jadi apakah fadilat-fadilat yang akan didapatkan, saya tak sempat nak catat dalam ni. Al-Hafiz As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi' menyebutkan ada 52 macam khasiat daripada amalan selawat ini. Macam-macam lah. Dari antaranya tadi yang kita sebutkan tadilah, doa-doa yang apa ataupun kelebihan-kelebihan anugerah yang dah didapatkan oleh para sahabat Nabi disebabkan oleh Nabi SAW, maka itu jugalah yang jadi harapan ataupun hajat-hajat yang kita boleh dapatkan. Dan untuk hajat-hajat yang besar, yang ini yang keperluan yang mendesak, mungkin keinginan yang penting, ya, ataupun ada musibah yang besar dalam kehidupan kita ataupun kehidupan masyarakat sekeliling kita. Jadi ada amalan yang dianjurkan para ulama' dahulu untuk kita baca dia sebanyak 444 kali. 4,444 kali. Dengan kita bertawasul kepada Nabi SAW, ya, hindarkan kita daripada musibah, ya, selesaikan hajat kita yang sangat-sangat kita harapkan itu, ya, dan Allah Ta'ala akan menolong keinginan dan tujuannya sesuai dengan niatnya. Okey, persoalan dia, kenapa 4,444? Mana datang 4,444 ni? 4,444 ni datang daripada dia panggil ilmu hisab jumal. Ilmu hisab jumal ni adalah satu ilmu kiraan number daripada huruf. Jadi setiap huruf tu dia ada mewakili berapa nombor. Saya pun tak masyi sangatlah, tapi ada table dia. Kalau tulis dalam Google pun insya-Allah akan jumpa. Ilmu hisab jumal. Kira bilangan nombor daripada huruf-huruf dalam ayat. Dia macam itulah. Jadi yang kalau biasa kita tengok, yang biasa dekat dengan kita hisab jumal ni adalah dekat kedai-kedai mamak, biasa kita tengok dia tulis logo bulan bintang, di atas tu ada 786. Okey, apa dia 786? 786 tu sebenarnya adalah nombor hisab jumal kepada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huruf ba tu ada berapa nombor, huruf sin ada berapa nombor, huruf mim ada berapa, dijumlahkan bagi ayat Bismillahirrahmanirrahim
jumlahnya tu 786. Jadi ilmu hisab jumal ni bila dia aplikasikan pada huruf-huruf dalam selawat tafrijiyah, maka akan dijumlahkan semua jumlah huruf-huruf itu ataupun bilangan hisab jumal pada huruf-huruf dalam selawat tafrijiyah ini berjumlah 4,444. Jumlah dia lah 4444. Jadi kita baca itu dengan jumlah yang sama dengan jumlah hisab jumal yang ada pada huruf-huruf dalam selawat tafrijiyah. Yang itu kalau nak fahamlah kenapa 4444. Okey. Jadi saya ingat cukuplah setakat itu, alhamdulillah setengah sejam 45 minit untuk kita bahaskan berkenaan dengan salawat tafrijiyah pada hari ini, ya. Salah silap daripada kami, mohon maaf yang mana terkurang dalam penyampaian ataupun tak difahami daripada kata-kata, ya. Kami menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jika inginkan diberikan kebaikan pada tuan-tuan, maka mulut kami ini jadi alat sahaja kepada apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kebaikan pada yang mendengar, dan kami harapkan agar lidah kami diberikan kefasihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuturkan apa yang baik sahaja dan didengari yang baik sahaja daripada orang-orang di sekeliling, dan kita harapkan agar setiap daripada amalan-amalan kita diterima Allah, dikurniakan kepada kita akan doa-doa kita semuanya dengan berkat Nabi SAW, dan mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita mendapatkan syafaat baginda dunia akhirat. Dunia pun kita mahukan pertolongan berkat daripada Nabi, begitu juga akhirat juga kita harapkan syafaat besar, syafaat uzma daripada baginda Rasul SAW, sehingga kita semua dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mohon maaf daripada salah dan silap. Dan untuk siaran ulangan nanti kami akan upload di YouTube, dan boleh di-subscribe juga channel YouTube dan juga channel Telegram untuk dapatkan risalah nota kita dalam bentuk PDF. Dan insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi, dan kita akhiri sikitlah dengan bacaan doa sempena hari Jumaat ini daripada Al-Fadhil Ustaz Husni, dan kita harapkan ini jadi saatnya yang saat Allah mustajabkan doa kita, sebagaimana yang Allah sebut hari Jumaat ada waktu yang Allah sorokkan daripada kita, tapi ada waktu yang istijabah doa. Kita harapkan waktu inilah doa-doa kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tutup selepas itu daripada doanya Al-Fadhil Ustaz Husni, insya-Allah. Fayatafadhal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم على الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا واحشرنا معهم في يوم القيامة يا رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang bersama-sama kita pada hari ini, yang tulis di ruangan komen, yang setia bersama-sama dengan kita, yang share, yang like, yang sentiasa bersama menunggu-nunggu program Kubat Center. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran sebaik-baik ganjaran kepada semua yang berkongsi akan kebaikan-kebaikan untuk kita, insya-Allah. Doakan kami juga
supaya istiqamah dalam jalan dakwah ini, diberikan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan-kebaikan yang boleh dikongsi bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sabtu Ahad, petang ni ada satu lagi kapsul. Petang ni ada satu lagi kapsul Asmaul Husna. Kemudian kita cuti Sabtu Ahad dan kita akan sambung semula pada hari Isnin, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita tutup dengan sekali bacaan solawat tafrijiyah, insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.